Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini dalam ayat surah Al-An'am. InsyaAllah sambung perbincangan kita. Dan kita nak mulakan malam ini dengan membaca ayat 270 dan ayat 271 pada halaman 46. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jaya ada ke? Jaya silakan. Boleh ke Jaya? Lupa nak jemput Jaya dulu. Jaya boleh ke? Tak ada? Okey, tak ada, tak apa. Saya baca. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. Jaya ada tak ke? Ada Ustaz, minta maaf. Saya Tak apa, tak apa. lambat nak on. Baik. Masuk. Silakan ayat 270. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. إن تبدوا الصدقات فنعما هي إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. Terjemahan. Dan ketahuilah apa sahaja yang kamu belanjakan, yang dermakan, atau apa sahaja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan ingatlah, orang-orang yang zalim itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu, serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Baik. Halaman 46 ini
halaman sebelum ini juga, ya, dia bercerita tentang perkara yang sama, iaitu infak. Dan inilah di antara bahagian yang Allah himpunkan cerita tentang infak yang paling banyak. Allah bercerita tentang di sini bagaimana seseorang itu ketika memberikan infak, apa yang dia berikan, apa yang perlu dia berikan, dan bagaimana cara pemberian tersebut. So ini bercerita pada bahagian orang yang nak memberi. Dan ditekankan pada bahagian orang yang nak memberi berbanding dengan orang yang nak menerima, kerana orang yang nak memberi ini memang niat dia nak buat baik. Maka Allah ingatkan, Allah pandu supaya ia terus kekal berada dalam keadaan yang begitu, ya. Dan agar apa yang dilakukan itu dapat markah, ya, tak nak Allah nak mengajar kita, memandu kita supaya tidak nanti dia menjadi tak ada markah, contohnya kan. Kerana niat yang baik itu sentiasa akan ada nanti datangnya syaitan untuk mengganggu perkara tersebut. So halaman ini mungkin kita akan lihat sekali lalu tentang apa yang Allah sebutkannya, dan saya yakin kita semua pun telah mengetahui mengenainya. Mungkin ini kita ambil sebagai nak refresh semula, kan, sebagai ingatan apa yang Allah sebutkan. Hari ini sepatutnya 274 je Ustaz. Kita akan laju semua ni. Kita berhenti itu pada ayat 267, kan? 7, lepas tu 2. Kita berhenti pada ayat 267. Cerita tentang infak jugalah. So kita nak lalu pada bahagian ini kerana pada halaman ini dia tak adalah spesifik yang Allah sebutkan tentang berinfak lah ataupun larangan jangan begini ataupun begini, cuma ia datang dalam bentuk penceritaan tentang seseorang. Kalau tak ditadaburkan bersama Ustaz, ayat itu ni boleh jadi contradicting. Okay. Maka pada ayat 270 ini Allah nak highlightkan ialah fa innallaha ya'lamu. Maka sesungguhnya Allah mengetahui. Mengetahuinya apa? Dia mengetahui apa yang seseorang itu infakkan ataupun seseorang itu nazarkan. Maka Allah mengetahuinya. Kenapa Allah sebut fa innallaha ya'lamu? Kerana inilah yang Allah nak tekankan tentang value pada sesuatu amalan itu. Bila melakukan sesuatu, kita nakkan ganjarannya, dan kalau ada markah, kita nakkan markah yang paling tinggi. Dan itu pun yang Allah inginkan pada kita. So Allah ingatkan fa innallaha ya'lamu, Allah tahu apabila seorang itu berinfak ataupun bernazar, bagaimana niat dia, pemberiannya, perasaannya sebelum, semasa dan juga selepas. Dan bila seorang itu memberi, ada juga yang memberi dengan pelbagai tujuan yang lain. Kerana inginkan digelar sebagai dermawan, kerana ingin orang tengok dan sebagainya, maka fa innallaha ya'lamu, Allah mengetahui tentang semua perkara itu. So ini yang Allah sebutkan highlightnya pada ayat yang ke-270 tentang Allah mengetahui apa yang kita infakkan dan juga apa yang dinazarkan. Kemudian pada ayat yang ke-271 Allah mengajarkan kalau kamu zahirkan sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik. Kira disedekahkan dengan orang mengetahuinya ataupun orang nampak, maka itu perkara yang baik, kerana infak dia adalah satu perkara yang baik pada asasnya. Apatah lagi kalau dilakukan dengan demikian dengan tujuan untuk mengambil contoh ataupun orang yang melihatnya menjadikan itu sebagai satu contoh, maka itu perkara yang sangat-sangat baik.
Akan tapi seperti itu sebutkan, dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah Allah sebutkan khairun. Maka itu adalah lebih baik ataupun yang terbaik untuk kamu. Untuk apa? Untuk sembunyikannya dan memberikan terus kepada fakir miskin. Dan contoh macam sekarang kita ada pusat zakat lah kan, yang sebagai orang tengah, dan akan tetapi kalau kita kenal ataupun tahu benar orang itu dia fakir dan dia salah satu daripada asnaf, golongan asnaf itu, maka boleh untuk kita berikan terus kepada mereka. Dan perbuatan menyembunyikannya, Allah sebutkan itu adalah khairun, perkara yang lebih baik dan juga yang terbaik untuk dilakukan berbanding dengan apa? Berbanding dengan menzahirkan sedekah itu. Kenapa? Kerana ini adalah lebih mudah untuk kita menjaga niat kita. Sebab dia kembali kepada apa yang Allah sebutkan di atas. Tujuan Allah beritahu, bercerita tentang ini adalah untuk nak menjaga kita punya markah tadi tu, supaya ada value nanti di sisi Allah. So yang terbaik adalah disembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain. Itu asasnya. Tapi kalau orang nampak, orang ternampak, ataupun kita bagi contohnya pada tempat yang memang tempat terbuka, kan, hari Jumaat, tabung Jumaat itu lalu dan sebagainya, maka itu tidak ada masalah, dia perkara yang baik untuk dilakukan. Wa yakaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ustaz, Ya, saya. Ustaz, Ustaz tengok ya, kalau kita bandingkan ayat 264. 264 tu kalau kita tak dapat pahala, kita tak dapat apa-apa kalau kita lepas beri kita menyakitkan hati orang ke apa kan. Dan adalah perumpamaan tu sekali kan. 271, you see, kenapa saya kata contradicting? Dia kata mula-mula kata baik jika kamu menampakkan sedekah kamu baik, dan jika kamu menyembunyikannya lebih baik. Tapi bila kita beri sedekah tu, macam kami, kawan-kawan kami daripada Kelantan, Terengganu, jadi mesti tunjuk juga gambar tu pada dia orang, bukan kita nak menunjuk-nunjuk. Kan? Jadi itu sebagai bukti saya dah laksanakan tugas saya sebagai wakil you all semua all over Malaysia. Bolehlah kan macam tu. Jayut datang tak hari ni? Ada. Bukan nak show off Ustaz. Bila cakap nak show off, bukan. Mesti ada bukti. Saya siap tunjuk. Saya masuk dalam envelope berapa ribu dia orang beri tu, saya tunjukkan. Lepas tu saya kita ambil gambar just to prove to our friends only 74 of us, bukan ratus-ratus, tapi they are all over Malaysia kan. Tak ada duduk. Jadi bila kita beri-beri tu kan Ustaz, kena tunjukkanlah, buktikan bahawa we have done our duty lah. Itu tak menunjukkan Ustaz. Tak ada rasa apa pun. Macam mana pula saya nak tahu? Baik. Your question tu dah dijawab dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam kan apa yang kamu lakukan. Yelah, Allah tahu. Ustaz Faiz tu yang tak tahu. Asyik cakap dengan kita je. Saya pun apa nak tahu. Saya tak perlu tahu pun. Baik. Okay. Itu Cikgu ni sebutkan. Dan itulah yang termasuk dalam bahagian tubuh sedekah, menzahirkan sedekah-sedekah itu. Kan, kerana nak menjadi contoh kepada orang lain, nak menjadi bukti telah menjalankan amanah. So itu termasuklah pada bahagian yang itu, dan itu termasuk bahagian yang apa kita katakan sesuatu yang memang kena dilakukan, dan kalau disembunyikan mungkin akan menimbulkan syak wasangka kan. Itu untuk
contoh NGO contohnya, kan? Kerana mereka berurusan dengan dana awam. So yang terbaik untuk mereka adalah untuk menzahirkan apa yang aktiviti yang mereka lakukan bila bagi sedekah ataupun infak, kan? Kerana itu bersesuaianlah dengan situasi mereka. Dan umumnya pun kalau kata kita bukan NGO, bukan wakil daripada kawan kita, kan, tapi kita memberi itu untuk menunjukkan contoh pada orang lain ataupun kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita, maka itu perkara yang baik untuk dilakukan, tak ada masalah pun, kan? Allah tak kata perkara itu salah, kan? Boleh untuk dilakukan. Cuma Allah berikan satu yang terbaik, maksudnya bila itu semua tidak perlu, maksudnya kita tak ada pun keperluan untuk nak menunjuk, nak beritahu kepada orang lain, kita pun tak ada niat untuk nak bagi contoh, kan, kepada orang lain, maka ketika itu menyembunyikan adalah yang terbaik. Itu yang dimasukkan pada ayat ini. Siapa yang Cikgu Melani buat tu betul lah, memang kena menunjukkan pun, kan, kerana dia kita berurusan dengan orang awam, duit orang ramai. And then Ustaz, kita orang Hmm. kan guru ajar syariah lah, guru dia tu kan, guru orang kaya tu kan. Dia duit zakat Apalah ni. dia orang banyak. Lepas terus terang saya kata, selama saya berkhidmat, saya potong untuk bayar zakat. Minta tolong repair sekolah, dia orang pertikaikan. Jadi lepas saya dah tekad duit zakat kita pergi direct kepada asnaf tu, sebab kita tahu Ustaz dekat sekolah apa yang kita tak tahu, orang ni berapa anak, berapa ibu tunggal, ayah tunggal, semua kita tahu, dia pendapatan dia semua kita tahu. So kita tak syak tentang they are the asnaf, kan. Kita tak syak. Jadi okey juga kan. Pusat zakat kan Ustaz, dia bilion-bilion dia collect. Bila kita minta tolong kan, dia nak syarat itu, syarat ini, syarat itu, syarat ini. Itu adalah peraturan manusia. Dia tak ada hati budi ke? Dia mesti melakukan sesuatu untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, kan? Ya, betul. Itulah saya memang tak percaya sampai sekarang Ustaz. Itu pusat zakat dia kenalah, macam tadi dia ambil duit pada orang ramai, so dia kena adalah mekanisme yang untuk dia tahu betul-betul. Kalau dia simply memberi pun tak boleh juga, kan. So dia kena adalah, so biasalah bila dah, kita bukan kata dia komersialkan, tapi bila dia dah jadi satu yang rasmi begitu, so adalah syarat-syarat dia yang perlu. Tapi saya kira sekarang ni bila dah makin terbuka aduan yang ada media sosial ni, pusat zakat dah mengambil banyak inisiatif dah untuk memudahkan suatu untuk minta bantuan dan untuk kelulusan itu. Bahkan diorang dah ada section pun yang mengkhususkan untuk memberikan bantuan dari sudut duit tanpa perlu banyak sangat prosedur. Dah mula untuk begitu. Pusat zakat Ustaz, dia tak hantar orang to the ground. Banyak orang tak dapat sebab dia kena pergi borang ni nak pergi ke pusat zakat, nak ambil transport pun tak ada duit. Banyak orang yang di pendalaman tak dapat. Kita orang masuk kampung semua tu, memang dia orang susah nak dapat zakat. Itu sebab kalau saya separuh zakat saya bagi sendiri melalui kawan-kawan tertentu, setengah tu baru bagi pusat zakat. Sebab dia orang tak kurang. Setuju. So itu Rosyam mengangkat tangan tu Ustaz. Rosyam mengangkat tangan dah lama tu. Nampak Haji Rosyam. Itulah. Ustaz. Ya saya. Okay. Ayat 264 sebetulnya yang dia kuatkan tu membangkit-bangkitkan dan menyakiti. Maknanya dia bagi itu, dia mengungkit-ungkit bercakap berkali-kali, meripit lah. Macam pengalaman saya banyak kutip sampai 16 juta untuk masjid kan. Jadi memang Ustaz cakap, kami buka. Siapa yang tak puas hati, mana duit disimpan, dia boleh datang ke office tengok. Tapi kalau kadang-kadang dibangkitkan, kadang-kadang jumpa kita kan, saya dah bagi banyak duit, kamu tak siap-siap masjid tu. Itu yang Ustaz dan cakap, itu yang dia kata riak. Dekat depan orang lain, dia marah kita kan.
Kalau patutnya kalau saya jawab balik, berapa juta kamu bagi saya nak siapkan masjid tu? Atau gitulah Ustaz tu cakap kat saya gitu. Jadi kalau dia membangkit-bangkit, ada satu kumpulan tu dia bagi tahu semua orang, dia kata tak siap, minta balik masjid. Minta balik duit tu balik. Itu yang dikatakan riak Ustaz. Kalau setakat nunjuk mockup check tu, untuk contoh saya rasa tak ada. Tak ada Bukan riak. masalah. Ya betul, tak ada masalah. Kadang mungkin apa tu orang yang begitu mungkin sebab dia tak tahu update. Mungkin dia tak tahu update kan. So dia pun bertanyalah begitu. Dan mungkin orang juga assume bila dia bagi itu projek terus jalan kan. Tapi kita pun maklum bukan boleh nak terus jalan je. Nak kena tahu dulu kontraktor, nak kena tengok harga yang baik, nak kena tengok boleh buat kerja ke tak buat kerja. So banyak perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum nak jalan satu projek kan. Mungkin kalau kata dia beri itu kan, mana tak buat katalah duit tuan ni saya bagi untuk buat tandas, so kita jalan tandas dulu ke, kita jalanlah buat apa benda yang boleh nak buat dulu kan. Tapi itulah antara cabarannya. So itu yang Allah sebutkan tentang infak ini. Nanti selepas ini Allah akan sebut tentang riba directly selepas ini, page selepas ini. Kenapa? Kerana infak dia Allah nak tanamkan, dia adalah untuk orang-orang yang Allah nak mengajar Muslim ini agar menyimpan untuk kekayaan akhirat, bukan menyimpan untuk melihat hasilnya sekarang. Sebab itu beza kalau kita buat investment dengan kita berinfak. Berinfak kita tak boleh nak mengharapkan hasilnya itu sekarang. Even kalau kata contoh kita buat masjid kan, kita berinfak. So kita nak push untuk buatkan segera kan, dan nak tengok hasilnya segera. Kita infak kat sekolah, kita nak tengok sekolah tu siap, ataupun infak kat sekolah nak tengok anak-anak tu habis hafal Quran, anak-anak tu boleh baca, anak tu boleh mengajar dan sebagainya. Tak. Kita diajarkan agar bila memberi infak lalu kita melupakan perkara tersebut. Sebab itu Allah sebutkan tadi fa innallaha ya'lamu, ia adalah kepada orang yang memberi dan juga kepada orang yang kita beri. Kerana bila kita bagi, kita akan rasa macam betul ke? Ataupun bila dah bagi tu, mula-mula kita yakin, tapi lepas tu syaitan akan datang macam kau tengok, dia dah kutip lama dah 6 bulan, dah setahun dah, tak ada apa pun yang jalan. So syaitan mula meniupkan dengan rasa was-was itu. Dan memang itu punlah perkara yang kebiasaannya berlaku. Maka sebab itu bila memberi infak, kita lupakanlah perkara tersebut, kerana orang yang memberi infak yang Al-Quran nak tanamkan ialah dia menginginkan kekayaan akhirat. Dia bukan melihat kepada hasil sekarang. Dia bagi infak kan, kalau orang tu dia nak orang kata apa, nak kelepek duit dia kan, nak pusing duit dia, orang tu akan boleh buat kan kalau dia nak buat. Sebab itu mudahnya kita beri, dan kita fa innallaha ya'lamu, serahkan orang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat 271 ini juga Allah akhirkan ayatnya dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Sekejap lagi kita akan tengok. Baik. So update kalau orang beri, kalau dia tempat yang umum, kita sentiasa berikan update dan kita berikan keluasan untuk dia untuk nak semak, untuk nak semak. Dan kadang-kala orang yang begini ada baiknya. Kenapa? Supaya orang-orang yang menguruskan dia lebih berhati-hati. Dia tahu ada orang yang jenis perangai macam ni kan, so dia sebenarnya baik juga kan untuk ada orang yang bertanya tentang progres, tentang update dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, sikit tadi apa yang Prof Azila sebutkan. Antara kekangan mungkin pusat zakat ialah mereka tak pergi ke bawah. Dan ada pusat zakat yang sekarang dah proaktif kan. Antaranya lembaga zakat Kedah contohnya, antara yang aktif. Kenapa saya sebut Kedah? Sebab Masjid Kedah tu ya, Masjid Kedah yang sebab kawan saya dia kerja kat sana, bukan nak puji kawan saya lah, tapi sebab dia kerja kat sana, so dia selalu update. Dan ada beberapa kawan yang pada pusat zakat lain, so kita boleh nampaklah sedikit perbezaan kan pada pusat zakat yang lain.
Very very slow progress lah Ustaz. Tapi kita tak nak komen kat sini lah Dan sebab recorded tau. Those days mereka tu tak nak turun padang. Sekarang ni betul. pun Dan ini one thing sebenarnya they are eager to invest the money somewhere else instead betul. of bagi dia orang. Itu Betul. masalahnya. Dan ini sebenarnya Ustaz, kerja lambat, kerja tak efisien ni kan sebenarnya inilah di antara kelemahan yang ada pada orang-orang yang belajar agama sahaja. Dia itu antara kelemahannya, kita kena akui lah kan, kita kata ustaz ke imam ke, memang itu kelemahan dia. Buat kerja ni kadang lambat sikit. Kenapa? Kerana ia bermula daripada mak ayah yang memilih anak-anak yang tak berapa nak pandai, tak berapa nak bijak, pergi hantar sekolah agama, pergi hantar hafal Quran. Akhirnya mereka yang diletakkan surau masjid di pusat zakat, di pentadbiran, macam itulah, lambat buat kerja, tak reti sangat nak buat kerja, sebab memang itu realitinya yang kita tak boleh nak deny tentang perkara tersebut. So itu yang kadang-kadang banyak dalam pentadbiran, dia perlu ada orang yang profesional juga yang masuk ke dalam tu untuk memantau dan bagi tahu, untuk ajar dan sebagainya. Apa yang perlu dilakukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya boleh mencelah sikit Ustaz. Silakan. Ini pagi tadi kita belajar bahasa Arab lah. Ini sekarang kita dah masuk tadabbur. Ini ayat 271 kan. In tubdu lah. Betul. Tubdu tu ada alif kosong lah. Ya. Tapi tukuha tu tak ada alif kosong pula, tukfuha. Adakah kerana ha tu ke apa? Baik. Bagus dia soalan dia. Elok lah designer divert sikit sebab dah lama dah dalam isu ni. Kita teruskan lah ya yang Zizana soal. Dari sini kita sama mungkin kerana ha tu ataupun atau kerana lain. Itu cukup lah, saya tak mau panjang-panjang. Baik. Jazakallah khairan soalan lain. Ini sebenarnya topik yang akan kita pelajari minggu-minggu yang akan datang lah. So kita tengah tengok pada nun baris atas yang ditukar kepada alif kerana ada huruf yang masuk sebelumnya. So, itu yang kita lihat. Nanti ke depan kita akan lihat kepada perkataan yang berbentuk ini yang dia fi'il mudhari' dan di akhirnya bersambung dengan domir. Domir, ya. Sambung dengan domir. Maka bila bersambung dengan domir, maka alif itu dibuang. Alif kosong hilang lah. Alif kosong hilang. Okey, cukup balik semalam. Saya push minta maaf. Sama, so tufuha, waktu tuha sama. Dia dibuang kerana ada yang berada di depan tu. Okey, kita teruskan. Baik. Siapa soal lagi tadi? Ada Allah sebutkan tadi? wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Saya pernah sebutkan tentang potongan ayat yang begini. Kita jumpa di sini wallahu bima ta'maluna khabir. Kita pernah jumpa tak wallahu khabirun bima ta'malun? Pernah dengar. Pernah dengar. Pernah Ustaz. Tapi ada ke tak ada dalam Quran sebenarnya? Ya. Tak bolehlah pernah dengar je. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ada lah kan? Ke tak ada? Ada lah. Ada Ustaz, rasanya ada. Macam lah, familiar lah macam ada. Allah Maha tahu tentang apa yang kamu tak tahu pun ada. So ini dua bentuk dalam Al-Quran, wallahu bima ta'maluna khabir, dan satu lagi wallahu khabirun bima ta'malun. Saya ambil contoh yang mungkin kita familiar, tak ada. Baik, kalau lihat pada surah Al-Imran surah 3 ayat 153, saya tak paparkan lah. Tapi di ujung tu sebutkan wallahu khabirun bima ta'malun, ni tukar. Ni depan, ni belakang. Itu bentuk tukaran. Baik.
Kenapa? Ali Imran ayat ke berapa Ustaz? 153. Oh. Sementara tu saya baca komen macam jika kita bagi sumbangan dekat ustaz, adakah perlu disertakan resit? Pada pandangan pribadi saya, resit tak perlu bila mana jika niat. Tak Jika perlu kan Ustaz kan? tak perlu. Perlu. Jika kita tak ada nak claim tax ke apa-apa, tak perlu dan tak perlulah. Yang tak perlu dan tak perlu. Tak, kesabaran mereka yang belajar agama ni tinggi Ustaz. Itu yang apa yang dia buat slow. Bukan macam tu Ustaz. Saya rasa Ustaz tak boleh salahkan mak ayah tau. Apabila seseorang tu dah pergi sekolah, dah masuk universiti, dah keluar, dah kerja, organisasi dia lah yang patut latih dia LDK, latihan dalam perkhidmatan. Tak boleh lah. Situasi berbeza Ustaz. Jadi setiap organisasi tu macam sekolah saya kan, kita latih cikgu yang graduate baru masuk mengajar tu. Jadi janganlah salahkan mak bapak. Dia should have a combination of yang daripada bukannya daripada asas sekolah agama pondok-pondok ni, yang budak-budak yang macam dia orang tak nak tu dia hantar ke situ. Dia kena campurkan dengan orang-orang yang apa dia lah, yang kiranya yang di bidang-bidang lain ni lah kan, yang belajar secara formal ni kan. Jadi dia blend lah. Jadi dia akan tunjuk ajar lah macam yang kalau nak buat projek, siapa yang nak buat timeline, buat plan semua kan. Dia kena ada situ lah monitoring dia. And then the money tu bila nak dimasukkan, bila nak diklaim, and then the investment tu ke mana perginya. Dan prioritize. Sebab tujuan pusat zakat ni nak bantu orang-orang kan. Sebab I banyak juga kawan-kawan yang ada kawan-kawan tu dia pergi je ke church sebab dia dah give up dah dengan pusat zakat. Betul. It's not dengan ustaz-ustaz Jazlan pun ramai yang mengadu macam tu. It's not true lah benda-benda ni. So tak mau komen lagi dah. Ajarnya sebentar. Ajarnya sebentar. Mungkin sikit respon saya. Saya bukan salahkan mak ayah. Tapi nak menyebutkan tentang itulah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Ke ada yang tak setuju? Trend dia dulu-dulu lah. Sekarang ni dah tak dah. Sekarang ni dah bercampur dah. Betul. Orang yang dulu tu dia fokus kepada pengajaran agama sekarang. Betul. Trend yang dulu tu itulah kesan dia sekarang. Hari ni. Dia sebab trend yang dulu tu kesan dia kita rasa sekarang. So, mak ayah sekarang perubahannya yang dilakukan, dan dalam pembelajaran pun dia dah banyak masukkan akademik. Bukan kita nak masukkan keduniaan dalam mereka, tapi nak menunjukkan bahawa kedua-dua ini adalah ilmu yang datang daripada Allah Azza wa Jalla. So, dia dalam nak mentadbir dunia, dia perlu ada ilmu berkaitan dengannya. Itu realitinya lah yang perlu ada. So, bukan nak salahkan mak ayah dulu, tapi mungkin saya menyebutkan sebagai satu perkara yang banyak ataupun majoritinya berlaku. Bukan semua. Akan jadi macam makcik Kemboja kan, dia kata Melayu malas, semua marah kan. Apa tu, bukan dia nak kata setiap Melayu itu malas, tetapi umumnya kan begitu. Itu maksud dia lah. Itu maksud dia. So, saya bukan nak kata setiap mak ayah yang hantar anak ke sekolah tahfiz itu semua anak yang tak boleh nak pergi ke sekolah lain, bukan. Kan, tapi itulah dia kan perkara yang berlaku sebelum ini kan, dulu. Hingga dalam, kalau tunjuk dalam cerita-cerita, dalam drama ke dalam movie ke, memang itulah yang ditunjukkan. Anak-anak dia yang nakal-nakal tu semua akhirnya semua dihantar ke sekolah-sekolah tahfiz. Dan sekarang masya-Allah perubahan berlaku. Bukan saja kita ada MRSM, tapi kita dah ada MRSM ulul albab. Kan, so betul perkara yang baik kan, boleh hafal Quran dan dalam masa yang sama pelajaran yang baik diberikan. So, itu yang kita perlukan, kerana ramainya nanti orang yang berpendidikan agama jika di surau ataupun masjid, itu memang kita kata, kalau kita cerita tentang duit, memang itu lubuk duit. Memang orang duk bagi duit kat situ dengan tak payah buat apa-apa. Betul tak? Kita cuma buka saja, dibuka untuk infak, dibuka untuk sumbangan dan sebagainya, kita boleh tengok banyak sangat duit dapat. Dan orang yang menguruskan itu perlu kepada orang yang menguruskannya dengan betul. Jika tidak, dia hanya akan
jadilah apa, duit itu banyak yang telah diinfakkan tapi tak ada apa kesan ataupun impact yang baik pada masyarakat. So nanti kita akan berulang-ulang balik buat perkara yang sama. Wallahualam. Silakan. Nyonya, silakan. Ustaz, Kak Nyonya nak cakap. Ya, itulah saya sebut. Nyonya, silakan. Ustaz, ada beberapa benda yang saya nak cakap lah. Silakan. Mengenai zakat tu. Saya dulu juga beranggapan macam banyak yang kawan-kawan dalam yang bercakap tadi. Tapi kerana saya alhamdulillah ada 2 anak saya yang terlibat sebagai, bukan dia bekerja di tempat zakat tetapi dia terlibat, satu dia adalah dia terlibat sebagai dalam apa orang kata jawatan kuasa penasihat perunding zakat. Jadi kan ini Selangor. Jadi pusat zakat dia cuba, dia banyak dia melakukan, dia macam dia dalam dia punya jawatan kuasa tu dia masukkan pensyarah. Nyonya hilang suara. Kak Nyonya, where are you? Kak Nyonya. Suara hilang. Kak Nyonya. Hilang. Kak Nyonya ni senior saya masa sekolah dulu. Supaya dia ada Nyonya tak dengar. Jadi doktor beri cadangan untuk pembelajaran anak, dia ambil profesor daripada universiti dari bidang akademik dalam diorang punya tu. Dari each one diorang ni dalam mesyuarat yang tertentu dalam 1 tahun diorang ada 2-3. Nyonya suara makin tak dengar. Jadi diorang ada pembaik boleh. Dan tu ada anak saya yang belajar sebagai bekerja sebagai dekat menganalisa pusat zakat spend a lot of money untuk mencari apa reaksi dan apa feedback orang mengenai diorang, apa diorang punya servis. Jadi diorang trying all the time to better diorang punya servis. Memang dulu kita tengok banyak, tapi saya rasa kita kena beri. It's not easy. Macam space kan. Kita kena give space. Ni kan tahu bila kita dealing dengan duit yang banyak, kita macam you have a very sikit area to cover. Tapi kalau kita tengok macam kalau Selangor lah, pusat zakat Selangor, memang ramai orang kata diorang tak turun padang. Diorang turun berapa banyak sangat diorang punya staff nak cover. Jadi diorang harapkan orang punya feedback macam kata Cik Nyonya, salah satu cadangan saya. Orang apa penghulu boleh. Diorang punya Cik Nyonya tak dengar sangat. Saya tak dengar untuk nak carikan orang-orang yang betul-betul ni. Tapi kadang-kadang yang amir-amir yang dilantik tu, dia orang tu pun susah juga nak post setiap satu. Jadi benda ni saya rasa kita kena berlapang dada. Because dia orang trying. Dia orang memang trying. Sebab dulu saya tak nak masuk. Saya punya zakat saya ingatkan macam tu. Tetapi bila anak saya 2 orang daripada bidang yang berbeza dengan zakat punya ni, jadi dia orang trying. So kita tak dengar suara Nyonya. Nyonya saya tak dengar. Dah. Haji Syamsina, silakan. Ustaz, saya nak beritahu actually Ustaz ni there's banyak improvement dengan cara pusat zakat mengagihkan duit tu. Dulu dia sendiri buat. Sekarang ni the last few years dia akan bagi balik. Kalau kita dah up to a certain amount yang kita bagi tu and ada lebihan dia akan bagi balik kepada kita supaya kita bagi kepada orang-orang yang kita rasa layak menerima. Maknanya kita bagi kat pusat zakat ke some people dia bagi kat pusat zakat because dia nak
the tax Exemption rebate tu. 1-to-1 kan. So semua bagi kat situ. But dia macam dia orang cakap tadi lah, group kita cakap susah nak cari orang, difficult to this one. So what they do is dia bagi balik, dia bagi balik some money, a sum of money to orang yang penyumbang tu, orang yang bayar zakat tu, so that kita sendiri pilih siapa yang kita rasa layak. Jadi dia tak adalah banyak. Yes, dia memang dia bagi. Dia akan bagi kita a certain amount selepas kita dah sampai kita punya apalah. Kalau berlebih, then dia kata, okay, you go and give to sesiapa yang you rasa layak daripada your family, your saudara you, the asnaf. Tapi mesti ikut the asnaf tu lah, the list tu. Itu I know the perubahan that pusat zakat buat. But of course I agree with everybody lah. Memang nak dapatkan the pertolongan tu, the system yang pusat zakat sekarang buat is not so user friendly, not customer friendly. Sebab yang susah, manalah dia nak cari komputer, manalah dia nak masuk kan. So the other thing is also, dia bukan je kita tak boleh berharap hanya kepada orang pusat zakat. What is the role of the imam-imam masjid? What is the role of the ketua-ketua kampung? What is the role of the orang yang dilantik? Kita punya so everybody has a role. It's not just pusat zakat. Dulu, masa dulu sebelum Baitul Mal ada, amil-amil kita just ustaz ni, ustaz ketua kampung. And then kita punya siapa ni? Wakil rakyat kan. That's their role. Tapi of course I agree, susah because yang susah memang tak ada laptop, tak ada komputer, tak ada this one. Nak pergi pun satu hal. Yes, itu sebab dia sekarang ni dia bagi balik some money to those yang bagi, so that dia lepas lah, dia kata ramai boleh kita bagi. Boleh. Masya Allah. Satu inisiatif yang sangat baiklah kan. So itu baru bila kita terus suarakan pendapat, mungkin dia boleh perbaiki pada masa yang akan datang. Dan sudah tentunya bila macam tu dia balik kepada bila menguruskan duit orang dan banyak. So dia memang kena berhati-hati, dan perkara itu kita maklum. So bila kita mainkan peranan kita masing-masing, seperti mungkin juga Prof Azila sebutkan, diberi pada pusat zakat, tapi mungkin pada sebahagian tempat yang mereka tu tak boleh nak reach ke pusat zakat dan sebagainya, kita boleh berikan kepada mereka. So itulah fungsi kita pun, melengkapkan kan satu sama yang lain. Baik, ujung ayat 21 yang sebut wallahu bima ta'maluna khabir. Beza dengan wallahu khabirun bima ta'malun. Apa bezanya? Bezanya ialah bila yang dikedepankan itu adalah bima ta'malun, maka ayat itu akan bercerita tentang perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. So ayat ni Allah banyak highlight tentang perbuatan siapa? Perbuatan kita. Untuk apa? Menzahirkan sedekah ataupun menyembunyikan sedekah. Baik. So Allah highlightkan tentang apa yang kita lakukan itu, dia khabirun. Terjemahan di sini letakkan Tuhan yang maha mengetahui secara mendalam. Itu khabir. Dia juga sama ruwet dengan ruwetnya adalah khabara. Khabar. Kita punya apa khabar itulah kan. Khabar. Dia juga sama ruwet dengan satu perkataan yang lain, iaitu khibrah. Khibrah maksudnya apa? Pengalaman. So orang yang kan macam kita dengan anak kita kan, kita cakap apa, kau jangan nak kelentuk mak lah, mak tahu kan. Macam mana mak tu boleh tahu? Mak ada pengalaman. So Allah nak bagi tahu orang yang dia menzahirkan sedekah dia ataupun dia menyembunyikan sedekah dia, maka Allah dah tahu dah semua game yang manusia nak lakukan. Kenapa dia zahirkan, perlu ataupun tidak, ataupun kenapa dia sembunyikan, perlu ataupun tidak. Maka apa pun bentuk, bagaimanapun bentuk kita memberikan infak itu, maka semua permainan itu Allah dah tahu dah. So Allah tahu tujuan dia, sebab dia apa ada di sebaliknya, nak sesuatu ke apa, semua itu orang kata apa, dalam poket je. Ada dalam poket. So Allah kedepankan bima ta'maluna, kerana Allah nak highlightkan tentang apa semua yang kita lakukan itu. Dalam nak berinfak, khabirun, Allah adalah Tuhan yang tahu dengan mendalam, dan dia tahu
segala-galanya pada apa yang kita lakukan itu. Baik. Kemudian ayat 272. Di sini Allah letakkan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ya. Dan apa sahaja yang kamu infakkan, maka itu semua adalah untuk diri kamu sendiri. Iaitu pada bahagian ini yang saya sebutkan tadi ialah bila bercerita tentang infak, Allah sedang nak menerapkan nilai untuk mengumpul kekayaan di akhirat. Mengumpul kekayaan di akhirat. Sebab tu Allah gunakan wa ma tunfiqu min khairin. Khairin ini ke atas tadi Allah gunakan sedekah, betul tak? In tubdus sadaqat. Allah gunakan sedekah. Tapi di sini Allah tak guna sedekah, Allah guna khairin. Khair. 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 Baik kan? Baik Khair kan? ni baik. Khair ni memang penggunaan asalnya ialah baik. Ataupun lebih baik. Ataupun Khairin ni maknanya harta lah Ustaz. ataupun terbaik. Khairin. Is an isim Ustaz. Khairin maknanya harta yang baik. Iyalah. Ya, baik. Makna asasnya ialah baik ataupun yang terbaik. Tapi dalam Quran gunakan untuk harta. Untuk harta. Maka apa yang perlu diinfakkan? Yang perlu diinfakkan adalah harta, dan harta yang terbaik yang kita ada. Kenapa? Kerana bila kita memberi yang terbaik, itu mencabarlah untuk diri kita, kerana zahirnya kita tengah bagi yang the best kepada orang lain, dan kita rasa macam aku tak dapat apa pun kan, tak berapa nak dapat apa-apa. Tapi Allah sebutkan fali anfusikum. Maka perkara terbaik yang kita berikan itu sebenarnya adalah untuk diri kita kembali. Dan kita kalau spend untuk diri kita, soalnya kita akan beli benda yang terbaik lah kan, kalau kita nak beri untuk diri sendiri. Sebab itu Al-Baqarah ini, pada halaman ini, cerita tentang infak ini, yang Allah nak terapkan ialah seorang Muslim itu, dia membina kekayaan di akhirat. So dia bagi yang terbaik ketika di dunia ini kerana dia tahu itu semua nanti akan balik kepada dia nanti di akhirat. Ini yang akan membezakan seorang Muslim dengan orang yang lain. Kerana mereka suka memberi, mereka memberi yang terbaik, dan bukanlah niat mereka untuk mengumpul kekayaan di sini. Maka pada apa yang mereka beri, mereka tak kisah orang tu nak tipu ke, orang tu nak gunakan sebetulnya ke, itu terpulang pada dia. Kerana yang dia tahu, dia nak kumpul kekayaan nanti di akhirat. Ayat 273, Allah sebutkan nak beri harta yang terbaik itu kepada siapa? Allah sebutkan lil fuqara. Pertama kepada orang-orang fakir. Orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan hikmat atau berjuang pada jalan Allah. Maksudnya orang yang kalau zaman dulu dia pergi berperang, dia wakafkan diri dia untuk agama. Kalau dulu untuk pergi berperang, sekarang kalau orang wakafkan diri dia untuk jalan Allah, untuk pergi berdakwah, untuk mengajar dan sebagainya. Dan mereka dalam keadaan fakir yang memerlukan, so infak diberikan kepada mereka. Kemudian yang saya nak highlightkan di sini ialah firman Allah, pada jalan Allah, iaitu membeli Islam yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya, mereka itu disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri dari meminta-minta. Kataannya ialah at-ta'affuf. At-ta'affuf. At-ta'affuf ni apa? Dia, perkataan yang biasa kita dengar adalah iffah. Iffah ini kalau dalam konteks infak ini ialah menahan diri dari meminta-minta dengan tidak menunjukkan perlu kepada sesuatu. Lepas itu disebutkan di sini, orang-orang yang kaya sangka dia ni tak okey je, hidup dia okey, tak perlu kepada infak, tak perlu kepada apa-apa bantuan. Sebab tengok pada zahir ni dia okey je. Dia macam biasa.
Dia tak buat apa muka susah, tak pernah nampak apa pun susah, nampak dia macam biasa je. Itu dimaksud dengan at-ta'affuf. Baik. Pada bahagian ini yang Allah nak beri peringatan kepada kita ialah perlunya setiap Muslim kenal dengan orang yang berada di sekeliling dia. Perlunya setiap Muslim kenal dan tahu keadaan orang yang berada di sekeliling dia. Satu, kenal. Yang kedua, tahu keadaan. Daripada perkataan at-ta'affuf. Dan mungkin ini tadi, seperti mana yang Prof. Azizah sebutkan dan juga Haji Syamsina sebutkan, setiap orang memainkan peranan pada kawasan ataupun komuniti masing-masing. Baik. Nabi SAW, saya pernah sebutkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, cerita Abu Hurairah radhiyallahu an ketika mana dia lapar. Kan? Dan dia berdiri di pintu masjid tunggu orang keluar, ajak dia makan ataupun bagi dia makan dan sebagainya. Tapi orang buat tak tahu je dengan dia. Dan yang terakhir keluar daripada masjid itu adalah Nabi SAW, dan Abu Hurairah kata, Nabi senyum bila dia tengok aku dan dia tahu dah apa keadaan diri aku. Aku nak apa. Dan Abu Hurairah kata, wa ana lam uzhir lahu syai', sedangkan aku tak menzahirkan apa-apa pun. Aku tak ada buat muka lapar ke, muka down ke, muka sedih ke, tak ada. Aku macam biasa je. Tapi Nabi tengok, Nabi tahu. Kenapa? Sedangkan Abu Hurairah dia dah at-ta'affuf dah. Dia dah tak menzahirkan pada muka dia dan dia perlu kepada makanan ke apa-apa. Dia tak. Tapi kenapa Nabi tahu? Kerana Nabi bukan saja dia kenal, tapi dia benar-benar tahu keadaan sahabat dia. Macam kita ada kawan, kan, kawan rapat. Walaupun dia tak cerita masalah, kita tengok dia, kita tahu, aku tahu ada masalah. Walaupun dia tak bagi tahu, walaupun dia macam biasa je. Sebab apa? Kita betul-betul kenal dia, tahu dia, sampai kita boleh tahu. So, ini yang Allah nak terapkan. Pada diri setiap Muslim, dia kenal dan tahu orang yang berada di sekeliling dia. Hingga nanti, apa dia? Dia boleh memberi sebelum orang tu minta. Dan itu yang terbaik. Memberi sebelum orang itu minta. Kerana Nabi SAW adalah orang yang paling menjaga perasaan dan maruah orang lain. Dan bila terpaksa meminta, kita tahu ada orang yang, majoriti orang, dia tebal muka nak meminta, betul tak? Bukan semua orang kuat untuk nak meminta, kan, nak pergi masuk pusat zakat ke contohnya, kan, atau nak pergi jumpa ketua kampung ke atau kawan ke nak minta. Tak semua orang. Maka at-ta'affuf yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, Nabi memberi sebelum diminta, dan itulah yang terbaik, infak yang diberikan kepada seseorang. Sebab itu kita kena kenal dan tahu orang yang berada di sekeliling kita. Mungkin adik-beradik kita, mak ayah kita, jiran kita, kawan kita yang sedang berada dalam kesusahan dan kita tak tahu. Dan kita tak tahu tentang perkara tersebut. Sebab itu Nabi sebutkan tentang apa? Tidak sempurna iman seseorang. Dia tidur dalam keadaan kenyang dan jiran dia tidur dalam keadaan lapar. Tak sempurna iman. Kenapa dia tak kenal dan tak tahu keadaan jiran dia? Begitu juga Nabi sebutkan kepada Anas bin Malik, "Iza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ahad jiranak." Bila engkau masak satu makanan yang berkuah, maka lebihkan kuah tu dan bagi dekat jiran kau. Walaupun dia just hanya kuah. Kenapa? Kerana kau tak tahu jiran mana yang sekarang ni tengah struggle, tengah lapar, tengah tak ada duit dan sebagainya. Tak tahu. Maka tentang infak, dia bukan saja tentang apa nak bagi, kepada siapa nak bagi. Tetapi Allah nak terapkan kepada diri seorang Muslim itu agar kenal orang yang berada di sekeliling dia. So bila kita semua kenal dan tahu orang sekeliling kita, kita selesaikan, kita bagi kepada mereka sebelum mereka minta. Maka komuniti, masyarakat, negeri dan negara itu akan cukup setiap orang yang berada di dalamnya. Kerana orang yang ada memberi sebelum orang lain minta. Dan itu yang disebutkan dalam pepatah Arab, kan. Kadang apa, kita bagi, mungkin kita bagi je, kan, dan katakan yang kita beri itu adalah kepada orang kaya.
Maka kemudian kita rasa macam mubazir je duit aku, bagi ke orang kaya, dia ada duit dah kan, aku bagi dia pula. Tak. Mungkin kita memberi kepada orang kaya dan akhirnya Allah memberi kesedaran kepada dia yang dia itu orang kaya tapi tak pernah memberi ataupun tak pernah kisah untuk nak beri kepada orang lain, hanya dia kisah tentang kehidupan dia sahaja. Maka tetap akan ada pelajaran yang besar yang telah kita berikan kepada indirectly tanpa kita sedar. So ini adalah ta'afuf, sikap seorang Muslim kepada orang yang berada di sekeliling dia. Baik. Halaman sebelah, halaman 47, ayat 275, Allah terus mula dengan bercerita tentang riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba. Dan ini adalah orang yang nak mengumpul kekayaan di dunia. Infak adalah orang yang nak mengumpul kekayaan di akhirat. So dia adalah lawan kepada riba. Allah sebutkan orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Pertama Allah sebutkan di sini alladzina ya'kuluna. Ya'kuluna maksudnya apa? Makan. Ingat tak kita ada lalu dulu pada awal-awal surah Al-Baqarah Allah sebut tentang makan. Allah sebut tentang makan. Dan kita dah lalu juga pada surah Al-Insan Allah sebutkan Al-Abrar itu mereka adalah orang yang apa? Memberi makan. So kita bincang tentang makan. Makan dia bukan saja tentang makan, tapi akhirnya sekali dia adalah tentang makanan lah. Kan orang kata nampak sesuatu nasi. Tetapi di sini Allah bukan kata orang tu makan riba. Riba boleh makan ke? Tak. Kan? Riba tu adalah bentuk tambahan jadi duit. Duit tu yang guna untuk beli makan. Tapi disebutkan makan kenapa? Apa saja aktiviti yang dibuat untuk akhirnya memperoleh hasil dan daripada hasil itu digunakan salah satunya untuk makan. Sebab itu Al-Abrar mereka memberi makan bukan saja beri makan physically makan, tetapi mereka menyediakan pekerjaan supaya nanti dengan pekerjaan itu orang tu boleh sendiri bagi makan dekat keluarga dia. Itu yang antara yang pusat zakat buat kan, dia bagi modal untuk asnaf berniaga. So itu dalam rangka nak bagi makan lah tu. Tapi itu adalah projek bagi makan jangka panjang, bukan bagi makan yang direct, bantuan yang diberikan itu. So ini Allah sebutkan tentang makan. Dan Al-Baqarah banyak menyentuh tentang makan dan inilah awal Al-Quran yang bercerita tentang makan. Allah mula sebut tentang ya ayuhan nas kulu min tayyibat. Allah sebut seru kepada semua umat manusia makanlah dengan apa yang baik. Kemudian Allah menyeru kepada orang ya allazina amanu kulu mimma razaqnakum fil ardi halalan tayyiba. Allah seru pula tentang makan kepada orang-orang yang beriman. So cerita tentang makan adalah cerita Quran. Ini perkara yang dihadapkan. Dan bila bercerita tentang syurga, nikmat apa yang Allah cerita tentang syurga banyaknya? Makan. Minum, makan. Tentang penghuni neraka sama, tentang makan, minum. Mereka makan, minum buah yang nanti yang berduri habis apa halkum, usus, makan, minum. So di sini Allah cerita tentang orang-orang yang melakukan aktiviti mengumpul kekayaan untuk kepentingan dunia dan mereka gunakan itu untuk kehidupan. Dan Allah sebutkan riba ini Allah berikan misalnya seperti mana infak Allah berikan permisalannya. Orang yang berinfak dengan niat menyakiti ataupun mengungkit-ungkit Allah berikan misal dia. Dan di sini orang yang makan harta riba juga Allah berikan misal dia seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. Teruk tak keadaan orang kena rasuk syaitan? Teruk sangat. Menggelepar, cakap tak apa tak tahu, kan? Buat benda yang merepek-repek. Tengok saja pun menakutkan. Dengar suara lagi tambah takut. Kan? Boleh kata perangainya itu macam orang gila. Itulah dia perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang makan riba. Tapi realitinya orang yang diambil riba, nampak tak dia tiba-tiba je kena rasuk syaitan,
Tak ada, nampak kehidupan dia elok je, sempurna, macam biasa je jalan. Bertambah kaya, bertambah banyak tempat boleh pergi berjalan, beli macam-macam, nampak elok je. Tak ada pun macam kena rasuk syaitan. Itu pada pandangan mata manusia. Sebab itu nanti bila berlakunya di akhirat di mahsyar, kan antaranya Allah sebutkan apa? Fabasarukal yawma hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Maka pada waktu itu kami akan fakashafna. Kita biasa dengar perkataan kasyaf. Fakashafna anka ghita', kami akan buka tutupan mata engkau. Sebab sekarang ni kita hanya boleh tengok benda yang Allah bagi kita tengok. Benda yang di sebalik, benda-benda gaib boleh tengok? Tak boleh tengok. Boleh tengok tak jin yang sedang berada di sekeliling kita? Tak boleh tengok. Tak payah jin, angin yang bertiup boleh tengok? Tak boleh tengok. Tapi nanti satu hari Allah akan apa? Allah sebutkan pada surah yang ke-50, surah Qaf. Fakashafna anka ghita'a, kami akan buka penutup mata engkau. Fabasarukal yawma hadid. Maka pada hari itu pandangan engkau tajam seperti besi. Kita boleh nampak apa yang sebelum ini kita tak nampak. Maka waktu itu kita akan nampak orang yang makan riba, dia akan menggelepar macam orang kena rasuk syaitan. Waktu tu nanti kita akan boleh lihat. Sekarang tak nampak, sekarang adalah yang nampak hanyalah seronok-seronok sahaja. Baik. Allah sebutkan di sini wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kenapa? Kerana mereka berkata apa yang mereka lakukan ini itulah di urusan perniagaan. Urusan itu bentuk perniagaan. Dia bagi pinjam, dia upkan pinjaman itu, kan, dia kenakan certain amount bayaran lebih daripada yang asal, dan itu dinamakan sebagai perniagaan. Seperti mana orang yang dia beli buah durian daripada peraih RM10 sekilo, dia jual RM30 sekilo. So itu namanya, dia kata samalah macam itu juga perniagaan. Tak, Quran sebutkan itu berbeza. Itu peniaga, tapi ini duit dibuat dengan duit, maka itu tidak disebut sebagai perniagaan dan adalah perkara yang diharamkan. Potongan ini kita nak lihat bersama-sama. Allah sebutkan faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha. Ini suruhan Allah Azza wa Jalla. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Sebutkan oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, iaitu larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. So ini yang Allah inginkan ialah apa? Fantaha. Allah inginkan setiap orang itu berhenti setelah datang peringatan daripada Allah Azza wa Jalla tentang pengharaman riba. Dan riba ini adalah bentuk gandaan dalam bentuk apa sahaja. Dia boleh jadi dalam bentuk duit, umumnya dalam bentuk duit, dan dia boleh jadi dalam bentuk-bentuk yang lain. Contohnya, saya bagi pinjam satu sebatang pen, tapi nanti nak pulangkan balik kena pulangkan 2 pen. Kan? Itu juga termasuk, kan, pengandaan yang tidak dibenarkan. Maka apa arahan Allah di sini? Allah kata fantaha. Maka hendaklah dia berhenti. Perkataan ini adalah perkataan yang sama yang Allah gunakan. Nanti kita akan lalu pada surah Al-Ma'idah. Ketika mana Allah bercerita tentang arak dan juga judi. Arak dan juga judi. Allah kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah kata, Allah sebut tentang arak dan juga judi, kemudian Allah sebut di hujung untuk Allah kata fahal antum muntahun, maka adakah kamu nak berhenti? Muntahun, sini sama intaha, muntahun. Maka Allah tanya, adakah kamu nak berhenti? Maka dia soalan, tapi itu sebenarnya adalah bentuk suruhan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah kata maka dia berhenti. Dia bukan Allah nak cerita, tapi Allah nak suruh berhenti daripada melakukan perkara
tersebut perkataan yang sama digunakan cerita tentang arak dan juga judi. Umar Al-Khattab bila dengar je ayat tu, Allah tanya fahal antum muntahun, maka adakah kamu nak berhenti? Kan? Umar Al-Khattab terus dia menjerit, intahaina, intahaina, dia buanglah semua arak-arak dia tu, apa-apa simpanan yang ada sambil dia menjerit intahaina, intahaina. Kami berhenti, kami berhenti. Dia terus patuh kepada apa yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kadang-kadang kita rasakan susah perkara ini kan, kerana mungkin dah lama dalam negara kita kan. Akan tetapi riba ini adalah juga perkara yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu, dan memang itu dah ada juga dalam masyarakat mereka lama. Tapi betapa kita melihat bila turunnya pengharaman perkara tersebut kan, kerana ada orang yang dia memang itu jadikan dia itu perniagaan dia kaya dan bertambah kaya kerana perkara itu, buat urus niaga riba. Tapi bila turunnya ayat Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka berhenti, maka mereka terus je intahaina, terus je berhenti daripada melakukan perkara tersebut. Tak fikir 2-3 kali, tak fikir macam aku ini je yang aku buat, kalau aku tak buat ni nanti macam mana nak dapat sumber pendapatan kan. Dah banyak dah bagi pinjam, tak ada sumber pendapatan. So Ustaz, macam saya mana? nak tanya itu, Silakan. kalau orang bagi pinjam individu atau individu, macam mana yang kita meminjam di bank ke apa ke, kalau dia, saya rasa dalam di Malaysia ni enforcement on apa tu Islamic banking tu taklah apa-apa patuh syariah lah dari dulu kan. They claim patuh syariah lah. Tapi kalau tersilap saya panel di mana tu, di Mesir, di mana yang tu, yang pasal apa ni dain kan hutang ni kan, mereka mengatakan adalah yang panel syariah, some of the bankers lah katakan dia tak really patuh syariah punya, tak compliant lah. Tapi macam kita ambil loan macam car loan ke apa semua tu kan, kita kadang terpaksa, mana ada cash tapi kita perlu kenderaan. Adakah kita terlibat dalam riba? Because sebab saya tengok definition daripada some ustaz-ustaz di Indonesia, mereka sedang membahaskan tu semua sebagai bentuk riba. Pinjaman rumah apa semua tu. Ada kalau boleh bekerja di bank pun tidak dibenarkan. Macam mana tu Ustaz nak tanya tu, apa definisi riba sebenarnya kat sini? Adakah macam tu sebab keperluan dah ada then and it was like that, you know, macam cara nak mendapatkan pinjaman memang macam gitulah adanya daripada dulu, yang conventional loan apa semua kan. Adakah gitu macam kita boleh beli rumah, macam anak-anak kita beli rumah if they don't do Islamic, dia punya dulu Islamic loan tu memang ada challenge lah. In fact dibawa ke court and rasanya orang tu menang. Sebab kalau dia buat loan tu perjanjiannya 5 tahun. Tapi in between tu dia nak settle, tapi dia kena settle profit rate yang sampai ke 5 tahun tu. Maknanya tak fair lah kan. Jadi orang balik ke konvensional, sebab konvensional kalau dia nak settle in between pertengahan kata dia dah tenor loan tu dah patutnya 30 tahun, dia dah bayar dalam 20 tahun, dia nak settle tu dia calculate interest up to 30 tahun tu je lah. Setakat tu ya, 20 tahun in future dia tak calculate, tapi Islamic dia dah incorporate everything. Tu macam mana tu? Baik. Adakah Haji Rosyam sebentar. Bagi laluan pada Haji Rosyam. Ustaz, sebelum jawab Haji Nuriah punya, saya masukkan sikit. Yang makan riba tu kan kita, bank. Kita membagi riba. Itu masalahnya Ustaz. Sebab daripada pengalaman saya bekerja dengan maju ni, bank Islam ni selalunya kalau kita nak ambil loan, dia kena bagi deposit 3 bulan. Mana orang ada duit nak deposit bayar installment tu 3 bulan compared to conventional loan. Jadi itu masalahnya orang tak ambil loan bank Islam tu. Baik, jazakallah khairah, masya-Allah. Baik. So kita macam mana keadaan kita? Ya saya silakan. Selalunya bank loan ni, before you apply, you sign a contract. You have agreed to all the terms, you nak bayar berapa persen. So after you have agreed and you say it's wrong, then tak kena lah. Don't agree in the first place. You want the money and the condition is kena bayar whatever interest
Then kena setuju lah, because you have already signed. Ya, betul. Betul. Baik, Masya Allah. So, bagaimana semua ini? Pertamanya, Allah sebutkan allazina yakuluna riba, dan riba ini perkara yang ayat lain tak explain apakah dia masuk riba tu. Kan? Dan kenapa tak diterangkan? Kerana dia adalah satu perkara yang telah sedia maklum. Maksudnya memang dah dibuat dalam masyarakat Arab ketika itu, maka sebab itu Quran dia tak explain panjang tentang perkara Definisi dia perkara tersebut. yang konkret lah kan. Kan boleh kita berpegang. Baik. Tapi datang para ulama selepas itu dan disebutkan oleh Nabi SAW contoh-contohnya, maka umumnya dia adalah tentang satu pertambahan khususnya daripada sudut perihal duit. Sekarang kita guna duit lah. Dulu pertambahannya daripada sudut emas ataupun perak, mengikut pada mata wangnya. Baik. So macam mana ringkasnya kan? Untuk mudahnya ialah kita ni beruntung menjadi orang yang berada di bawah, bukan orang yang berada di atas. Kerana yang membuat polisi, yang menentukan itu semuanya adalah orang-orang yang berada di atas. So orang yang berada di bawah, dia menggunakan dan tertakluk kepada apa yang telah ditetapkan oleh orang yang berada di atas. Maka apa-apa pun contoh sepatutnya perkara ini tak boleh, haram contohnya, tapi itulah yang disebutkannya telah diberi gambaran inilah yang boleh. Contoh, mungkin orang kata perbankan Islam ini nama je tapi sebenarnya dia tak boleh. So kita nak buat apa? Kita telah diberitahu itulah dia perbankan Islamnya. Caranya begitu. So apa yang berada di belakangnya itu satu perkara yang di luar kita punya kawalan dan juga pengetahuan kita. So apa kita nak buat? Agama ajarkan kita berhukum dengan apa yang berada pada zahir sahaja. Yang berada di belakang, di luar kemampuan kita, pengetahuan kita, itu Allah tidak akan bebankan ke atas kita. So gunalah apa yang telah ada kan sekarang ini. Cuma kita pilih jika ada yang perbankan Islam, maka kita gunakanlah itu, walaupun mungkin orang kata itu sama je dengan konvensional dan sebagainya, tapi kita berpegang kepada kita berhukum dengan apa yang zahir yang kita nampak dan kita tahu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah sebab itu pada zaman dahulu apa yang diperkukuhkan oleh Nabi SAW dan apabila agama ini datang ialah infak dan juga wakaf. Sebab itu adanya infak dan juga wakaf untuk menyelesaikan perkara-perkara sebegini. Kerana sedia maklum antara perkara asas yang diperlukan oleh seseorang ialah makan minum dan juga tempat tinggal. Betul tak? Makan minum, tempat tinggal. Ini paling utama. Kenderaan kita boleh lagi, tapi yang kita kata yang paling utama adalah tempat tinggal dan juga makan minum. Maka sebab itu datang Nabi SAW, agama membawa metod infak dan juga wakaf. Dan ini akan menyelesaikan dua perkara utama yang dihadapi oleh manusia. Orang banyak pinjam sekarang sebab rumah. Kan, selain daripada kereta, rumah yang paling besar yang akan pegang sampai 30 tahun rumah. Dan orang kalau kereta kena tarik, orang okey lagi, boleh jalan. Tapi kalau rumah kena lelong, orang nak pergi duduk kat mana? Kan, tu masalah besar. Orang kalau tak ada kenderaan okey lagi, tapi kalau tak ada makan, tak ada minum, itu yang buatkan orang mencuri dan sebagainya. So tempat tinggal dan juga makan minum ini Al-Quran membawakan penyelesaian adalah infak dan juga sistem wakaf. Dan kalau nak lihat antara sistem wakaf yang telah mula dijalankan, ada dilakukan di Indonesia. Satu komuniti itu dia membangunkan sistem infak dan juga wakaf, dan di situ mereka ahli-ahlinya lah kan, yang di situ ada rumahnya kan, ada pelajaran percuma untuk anak-anaknya, ada makan minumnya, dan itu semua dijana oleh infak dan juga wakaf. Wallahu alam, ini bahagian yang kita saya tak sentuh panjang kerana
ia kita punya personal sendiri yang kita tahu. Apa-apa pun kita pergi kepada apa yang pilihan yang ada di depan mata kita. Walaupun orang cakap macam-macam, tapi itulah gambaran yang diberikan kepada kita. Inilah di perbankan Islam. So kita berhukum dengan yang zahir itu sahaja. Sebab itu Quran sebutkan wala tajassasu. Jangan kita mengintik-intik, mencari-cari benda di sebaliknya yang kita tak tahu pun, kan, hujung pangkal dia, tak tahu pun cerita dia dan sebagainya. Dan Allah nanti akan menghukum kita setakat apa yang kita ketahui sahaja. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada question sikit Ustaz kejap. Silakan. Kalaulah macam tu diberi pilihan konvensional dengan Islamik, tapi because of the Islamik ni banyak sangat dia punya tu, kadang kan dia punya sales price tu sampai berbilion, padahal property dia berapa je, 3-4 kali ganda dia punya sales price. Jadi kita tengok pun takut kan, kita pilih konvensional. Jadi macam mana tu, kita masih terlibat dengan beri riba juga ke? Jika kita ada pilihan untuk yang perbankan Islam, maksudnya masih ada solusi. Dia macam ada setback lah. Macam ni. Kalau kita nak solat, kita kena berwuduk. Wuduk kena ada air. Kan? Wuduk kena ada air. So selagi mana ada air, walaupun sedikit, tayamum tidak dibenarkan. Walau apa pun inilah. Walau apa pun. Kecuali kalau dia adalah darurat, dah tak boleh dah. Waktu tu barulah. Macam solat juga, hukum asal solat adalah kena berdiri. Maka kena solat dalam keadaan berdiri di mana sahaja yang memungkinkan untuk berdiri. Walaupun dalam kapal terbang, walaupun dalam train. Selagi boleh berdiri, kena berdiri. Mana bahagian yang tak boleh berdiri, waktu tu barulah kita duduk. Maka kalau boleh solat berdiri waktu nak angkat takbir dan baca Fatihah satu surah, kita kena berdiri. Waktu rukuk dan sujud, nak rukuk okey, nak sujud tu tak boleh, nak sujud lah. So waktu tu baru kita duduk. Kerana hukum asal dia selagi boleh buat, maka kena ambil yang itu, walaupun dia adalah sesuatu yang ada masyakkah, sesuatu yang ada susah pada kita untuk nak melakukan. Tapi nanti bila ada darurat, waktu tu barulah tak perlu, boleh kita tolak kerana nak menghilangkan darurat yang ada. Wallahu taala alam. Sebab itu ada juga sekarang ini. Ada seorang lagi tadi tanya tadi, siapa tadi? Sebelum tu, sebab itu ada juga sekarang ini idea untuk apa? Kalau tak nak terlibat kepada semua itu, disarankan untuk sewa rumah. Tapi ada pula nanti akan kata, habis tu takkan kita tak ada rumah, kita akhirnya nak menyewa. So dia akan bawa perbincangan yang panjang. Sebab itu kita sendiri decide kan, Allah dah berikan kepada kita panduan dengan apa-apa pun solution yang Islam bawa, itulah dia yang terbaik. Dan jika itulah pilihan yang kita ada, maka ambillah apa pun pilihan yang ada itu, walaupun dia berat dan juga susah. Wallahu a'lam. Lagi satu ada seorang dia tanya dia, siapa tadi? Prop. Ramai orang tak tahu pakai credit card tu ada riba. Mastercard, American Express, walaupun kita tak terasa, tapi dia ribanya ke atas pembekal. Kata kita belanja kat Maidin 500, dia ada, kalau Mastercard 5% on Maidin yang kena bayar. Jadi kita menyokong. Kalau Amex 10%. Tapi bila tak ada kad tu susah nak travel overseas. Memang saya dah buang kad tu semenjak tahun 90-an lagi. Tapi bila travel tu kena bawa cash sebab nak pakai credit card. Tapi sekarang ada debit card, senang. Debit card kalau kita ada duit boleh beli. Sebab dia tolak terus daripada beli. Dia tak ada riba. Tapi credit card ada riba. Banyak orang tak tahu. Masya-Allah. So bila insya-Allah solution sentiasa ada je, insya-Allah kan. So bila orang mungkin mula kurang gunakan kredit card, so itu datang guna debit card pula. Sedangkan pada dulu boleh je pula gunakan, tapi sebab dulu tak ada. Meniaga kredit card itu adalah menguntungkan. So kredit card lah yang disua kan. Masuk je kerja terus bank call nak kredit card kan. Kerana dia dah jadi satu perniagaan yang diletakkan dalam bentuk kad. Orang tak nampak lah pakai duit dan dibayar ekstra dan sebagainya. Orang nampak dia pakai satu kad saja. Wallahu alam, ini perkara yang kita perlu beri perhatian bersama-sama dengan detail. So memang kena tengok secara terperinci tentang perkara ini kerana ia dah dibincangkan
sejak sekian lama. So dia kembali pada kita personal, kita sendiri pun tahu. Last sekali nanti kan kita bolehlah buat apa yang kita nak buat, tapi hati kita dalam tu sendiri akan berkata-kata sebenarnya apa yang kita buat ni betul ke ataupun tidak. So itulah Quran yang datang pada kita nak membawa. Ustaz, Ya saya, silakan. pasal Islamic banking tu, dulu the contract punya tu dekat Malaysia dia panggil murabahah. Okay. Ni I just want to share ya. The latest ini dan the new jargon is mutanakisah. So, dah lama tu jargon tu, tapi dia tak pakai. Tak payahlah kisah Ustaz. Itulah saya sepatutnya pergi kepada aliran Islamic Finance sepatutnya kan. Pada awal habis belajar dulu ada peluang untuk saya ke Dubai bekerja di sana, tapi itulah saya belum lagi berminat sangat pada waktu tu untuk bahagian Islamic Finance inilah. Tapi lepas sendiri dah bekerja, dah ada keluarga, kena beli macam-macam, so memang perkara ini perlu sangat jelas kerana kita berurusan dengan, memang sangat perlukan duit dan kita akan berurusan dengan duit ini sangat banyak. So perlu sangat jelas tentang sumber dan bagaimana cara perbelanjaan tersebut dilakukan. Ada lagi satu soalan Ustaz, bagaimana orang yang bekerja di bank-bank tu? Adakah dia kena cari kerja lain ataupun apa nasihat dia yang sekarang ni kalau ada yang buat loan masih lagi gunakan konvensional, kena tukar lah. But then nasihatnya kembalilah kepada apa option yang ada. Tapi nak kena tukar pun dia akan involve cost lagi, legal fees apa semua, it's a lot of thing lah. Jika kita rasa itu perkara yang salah, yang kita lakukan tu salah dan kita kena betulkan itu, buatlah itu hanya kerana Allah, itu je. Kerana apa-apa pun yang dibuat kerana selain daripada Allah itu takkan berbaloi apa-apa pun. Tapi yang kita dah sebab itu Allah dalam ayat itu tersebut falahu ma salaf, dan mereka kalau dah ambil waktu tu tak tahu, maka apa yang dah lepas itu Allah tak kira lah. Apa yang dah lepas itu tak kira. So bila dah tahu ja'akum mau'izatun min rabbih, keywordnya ialah bila datang kepada mereka peringatan, maksud dia dulu tak tahu, sekarang dah tahu, waktu tu berhenti. Apa yang dah terambil sebelum itu, maka itu Allah, Allah kata itu atas Allah lah nanti bagaimana, tapi para ulama menyatakan itu diampunkan, tidak dikira kerana kita berurusan dalam keadaan kita tak tahu. Apapun Ustaz, itu bab makan gaji Ustaz. Kita bekerja. Sebab itu kalau kita dah tahu perkara itu salah, kita kena buat sesuatu lah. Dan tak ada apa alasan pun, kan? Tak ada alasan pun yang boleh diberikan. Jika kita rasa kita bekerja dengan sumber pendapatan yang salah itu kerana keperluan keluarga, maka tidak adalah salah orang yang ambil rasuah kerana mereka ambil untuk mungkin pada mereka keperluan. Tak salah jugalah orang yang bekerja sebagai GRO ataupun pelacur kerana mereka melakukannya kerana keperluan. Dan memang ada pun orang kata saya bekerja ni sebab inilah kerja yang saya boleh buat. So kalau begitu, jadi macam mana? Setiap orang boleh buatlah apa sahaja yang dia nak buat. Orang mencuri pun tak boleh tangkap dia kerana dia kata saya terpaksa buat kerana inilah saya nak bagi makan kepada keluarga. Jadi situasi yang sama, tapi kita akan tak setuju kepada orang yang ambil rasuah, yang dia pelacur, yang curi, dan kita bersetuju dengan orang yang bekerja dengan sumber pendapatan yang salah itu kerana dia nampak macam okey. Tak salah, sedangkan kedua-duanya adalah perkara yang sama. Macam kita lah, orang kata arak haram, tapi orang kata rokok, rokok okey. Tapi bila kata arak haram, rasuah haram, rokok okey je. Dua-dua perkara yang sama, tetap perkara yang haram juga. Ada memang kena tinggalkan. Mungkin ini pendapat yang orang kata bukan pilihan lah, akan tetapi begitulah, apa saja yang dilakukan kerana Allah itu akan berbaloi, apa sahaja yang dilakukan bukan kerana Allah itu satu perkara yang tidak berbaloi. Wallahu taala. Dia punya dosa dia tu kekal dalam neraka Ustaz, tak keluar. Betul. Saya tengok pun seram. Betul. Itu yang kadang orang kata baik tak ada rumah, baik ada rumah sewa je.
kan, daripada kita terpaksa berurusan dengan perkara-perkara yang demikian. Allah Ta'ala. Anak cucu tak bagilah kerja bank ni dah. Mudah-mudahan Allah lindungi. Bukan ada je boleh kerja bank Islam, ada je, boleh je untuk bekerja di sana, kan. Kerana zahirnya kita tahu urusan kerja dia buat untuk style Islam. Kita berhukum dengan apa yang zahirnya sahajalah, kan. Tak boleh kita nak berhukum dengan sesuatu yang kita tak tahu. Kerana dia di luar kita punya pengetahuan dan juga luar kita punya kekuatan. Baik, qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan pada semua meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah menilai sebagai amal yang soleh. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fiikum.